Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Cikgu Pakar Kikira by Miss Nisa. Okay, so untuk video kali ni, video bahagian yang keempat kerja khusus accounts bagi tahun 2021, yang mana untuk video kali ni Miss akan guide you macam mana untuk buat checking. Maksudnya dalam video yang ketiga yang I ajar hari tu adalah I ajar you bagaimana untuk you recordkan card inventory bahagian yang keluar saja, betul tak? Okay, so now I nak checking adakah tally daripada apa yang I record daripada record inventory bahagian keluar tu sama tak dengan apa yang I nak jual secara tunai dan apa yang I nak jual secara kredit. So untuk table ni memang tak ada dalam soalan you, I create sendiri, okay, untuk mudah untuk you nak completekan juga bagi lampiran C dan lampiran D nanti. Okay, so make sure you buat dulu table ni. Tak apa, mungkin rasa macam leceh sikit tapi dia akan mudahkan you untuk completekan bahagian lampiran C, lampiran D, dan juga supaya apa yang you record bahagian ke inventory yang keluar tu mestilah tally dengan apa yang you record untuk penjualan tunai dan penjualan secara kredit. Okay, so my dear, okay, so table tu memang tak diberi, tapi don't worry, I dah ajar pada you dalam video I ni step by step, okay, macam mana untuk buat table tu, macam mana untuk dari segi formula, you just follow saja. Nanti video yang seterusnya I akan ajar dia macam mana daripada table tu untuk I completekan pula untuk lampiran C dan lampiran D. Okay, so hopefully I punya video yang akan beri manfaat kepada you. And jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel, like, share and comment. Okay, so if you are ready, so let's go with our fourth video yang keempat. Let's go. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Alright, so welcome to part 4, okay, bagi kerja khusus account 2021. Okay, so ini adalah video yang mana Miss akan menerangkan pula macam mana untuk kita merekodkan lampiran C dan D. Okay, tapi sebelum untuk kita rekodkan lampiran C dan D, okay, apa yang you rekodkan dalam card inventory yang macam Miss explain dalam part 3 hari tu, okay, bagi kerja khusus, macam mana untuk you masukkan card inventory bagi bahagian pengeluaran barang-barang niaga. Okay, so kita akan buat satu template khas ataupun kita panggil satu table lah, okay, untuk memudahkan untuk you nak tahu sama ada pengeluaran barang niaga dengan apa yang kita nak jual, burger ataupun oblong, okay, dalam bentuk tunai ataupun kredit, adakah dia tally atau tidak. Okay, so kalau ikutkan inilah lampiran C dan D. Kalau you boleh tengok dekat kita punya soalan, okay, macam lampiran C you boleh tengok dekat muka surat 20, lampiran D kita boleh tengok dekat muka surat 29. Okay, so macam yang ini dia tak berapa nak detail, so I buat satu table khas untuk I nak detailkan I punya jualan secara tunai dan juga jualan secara kredit. So untuk kita nak lengkapkan dia, make sure you dah siapkan dulu record apa yang ada dalam card inventory. Okay, ingat lagi ya, yang mana part 3 punya video hari tu. Okay, kita dah settlekan card inventory untuk semua ni lah. Okay, kita ada roti burger ni, semua ni dah complete, everything semua dah complete. Okay, burger ayam, telur, oblong, burger kambing, sos cili dan mayonis. Okay, sos cili dan mayonis tak ada masalah, dia tak perlu direkodkan pun dalam bahagian penjualan. Okay, so yang kena record adalah berkaitan dengan roti burger ayam, telur, so kita perlukan roti oblong dan juga burger kambing oblong tu sendiri. Okay, so itu yang kita akan rekodkan dalam kita punya record jualan. Okay, so ini adalah contoh yang mana Miss dah buat sendiri table. Okay, so ni adalah tablenya lah. Okay, kalau ikutkan dekat lampiran C dalam soalan tu, dia dah bahagikan ikut range date. Kalau you perasan range date yang mana kita ada 2 hingga 7, 8 hingga 14, 15 hingga 21, 22, 28, 29, 30. Okay, dia buat by weekly tau, mingguan. Okay, macam I dah buat dia dalam bentuk yang lebih detail. Okay, kalau ikutkan 2 hingga 7 kan, tapi I buat dalam bentuk daily. So 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kenapa I buat macam ni? Okay, sebab dia ada satu clashing unit yang mana berkaitan dengan telur. Sebab, okay, cuba tengok dekat sini. Okay, you tengok balik you punya inventory yang kita dah buat hari tu. Okay, untuk barang-barang yang lain tak ada masalah. Contoh macam oblong, roti, lepas tu kita ada burger punya ayam, roti burger. Dia punya date, okay, you fokus kepada warna hijau ni. Nampak tak?
7, 8, 14. Sama kan dengan yang lampiran C, yang lampiran D yang you nampak tadi. Sama. 2 hari bulan, nampak Untuk roti burger pun sama. 2 hari bulan 7. Ni kalau I warnakan ni adalah warna hijau ni adalah berkaitan dengan item-item keluar lah. Okay. Ini yang sama je dia punya date. So just nice. Okay. Kalau benda ni semuanya sama, tak ada masalah. Kita tak perlu buat daily. Tapi the problem is adalah berkaitan dengan telur. Yang mana telur tu, cuba tengok. Okay, ni telur dia punya tarikh dia tu tak cantik. Okay, contoh I ambil yang pertama ni yang warna pink. Jangan tengok warna pink ni adalah yang berkaitan dengan masuk barang niaga yang masuk. Kita tengok berkaitan dengan barang niaga keluar. So barang niaga keluar kalau ikutkan ni 2. So next pengeluaran adalah 8. So kalau 8 maksudnya yang ni 2 hingga 7. Betul tak? Yang ni kalau ikutkan adalah 2 hingga 7 hari bulan. So dah cantik lah. So samalah dengan soalan kita, 2 hingga 7. Ni nampak? Cantik okay. Tapi bila start je masuk range mingguan yang kedua ni, dia dah jadi macam tarikh tu dah tak sama. Okay, tengok 8. Okay, next pengeluaran 14. Jadinya 8 hingga 13. Betul? Tapi kalau tengok dekat soalan, range yang seterusnya 8 hingga 14, bukan 8 hingga 13. Itulah sebabnya kenapa I terpaksa buat dalam bentuk daily, supaya kad inventory yang kita record bagi telur tu adalah sama dengan apa penjualan tunai dan juga kredit tadi. Itulah sebabnya kenapa I buat table yang macam ni daily. Okay. Sebab tu kalau tengok kat sini. Okay. So the first step adalah, nanti I terangkan macam mana untuk buat table ni. Okay. First stepnya, sebelum you buat ni, I dah bagikan ikut timing tau. Ini adalah range pertama, 2 hingga 7. Tengok. 2 hingga 7. Okay. Okay. Lepas tu tengok dekat sini. Kita ada the next mingguan 8 hingga 14. 8 hingga 14. Okay. So, tengok dekat soalan. 8 hingga 14. Okay. Ni. Okay. Lepas tu yang seterusnya, kita tengok dekat sini. Kita ada yang ketiga. 15 hingga 21. Okay. So, I pun pergi kat sini. Soalan 15 hingga 21. Cantik. Okay. Tu cara I nak buat table Okay. You tengok macam mana I buat table dia. Okay, lepas tu kita ada 22 hingga 28. Okay, nampak? So, dekat soalan pun kalau tengok 22 hingga 28. And last sekali 29 hingga 30. Okay. So, dekat I punya table ni pun sama. I dah bahasingkan 29 hingga 30. Okay. Cuma yang nampak yang lain je kat sini. Okay. Kena siapkan dulu kat inventory Kalau siapa yang tak siapkan kat inventory lagi, tolong siapkan dulu kat inventory you. Baru you boleh buat untuk bahagian 4 ni. Okay. So, I nak you tengok balik dekat kad inventory you kat sini. Okay, I kecilkan. Nak bagi you nampak sebelah-sebelah. Okay. Okay, tengok kat sini. So, kita pergi dulu kepada roti burger. Okay. 2 hingga 7. 2 hingga 7. Okay, recordkan dulu berkaitan dengan pengeluaran saja. Yang masuk tu kita dah boleh abaikan dah. Okay. So, kalau ikutkan roti burger, kita keluarkan pada jumlah 400. Nampak? 400. Okay, you record dulu kat tepi ni. Semua sekali. Ayam, kambing, telur, roti burger dan roti oblong. Tolong record dulu semua ni. Tapi you bahagikan by section tarikh lah. Okay. So, ini tak ada masalah. So, you pun recordkan lah. Okay, cuba tengok. Ini ayam settle roti burger 400. Ni. Okay. Lepas tu, tengok yang seterusnya, burger ayam. Burger ayam 207, 280. Kita tengok sini, burger ayam 280. Okay, lepas tu seterusnya kita tengok telur. Telur 2 hingga 7 hari bulan. Ni 2 hingga 7 bulan. Sebab ni 8. So, ni 2 hingga 7 lah. Pengeluaran adalah 210. So, nampak sini, 210. Okay. Lepas tu seterusnya kita ada roti oblong. 2 hari bulan 7, pengeluaran 170. 170. And selalunya roti oblong dan juga daging kambing oblong tu mesti kena sama. Ni 170. So, sini pun mesti 170 juga. Okay. Okay. So, you dah kena bagi dia tally semua ni. Okay. Cuma dia bila dekat bahagian range mingguan yang kedua ni, dia akan jadi 2 layer. Kenapa Ayam, kambing, roti burger, roti oblong, dia punya timing dia 8 hingga 14. Tapi untuk telur, okay, kejap tunjuk dulu pasal tengok roti burger 720 kan. Okay, tengok 8 hingga 14 ni 720 sama. Okay. Buat each step sama je macam saya buat tadi. So 8 hingga 14
Ini berapa? Keluaran 600. So tengok sini, ayam 600. Okey. Lepas tu seterusnya kita tengok telur. Ni yang cakap tadi. Untuk telur 8 hingga 13 sebab pengeluaran seterusnya adalah 14. Jadi 8 hingga 13 adalah pengeluaran 210. I tak boleh taruh kat sini Tak boleh. Kenapa? Sebab ini adalah layer yang iaitu 8 hingga 14. Tapi yang untuk telur ni adalah 8 hingga 13. So I terpaksa letak dekat bawah dia. So yang seterusnya pun you akan buat benda yang sama juga. Okay, so you check balik, tengok ni telur 14 hingga 19. 14 hingga 19 sebab ni pengeluaran 20. So jadinya ini 14 hingga 19 390. So ni 390. So yang lain tu 15 hingga 21. Tengok roti burger 15 hingga 21. 15 hingga 21 adalah 730. Ni dah lari sikit dah ni. Okay. So ini sepatutnya I kena follow lah. So sepatutnya sini adalah 740. Okay. Alright. So dia dah kena bagi sama. Nampak? Make sure apa yang ada kat inventory yang you dah buat hari tu, dekat bahagian part yang ketiga hari tu yang I tunjuk kat video, mesti you kena transfer masuk ke sini. Supaya amount dia semua akan jadi sama. Yes, dia kena bagi sama. Okay. Okay, so you pun masukkanlah sampailah tarikh 28 hingga 30, 29 hingga 30. 29 hingga 30 ni, yang paling last sekali nampak ni roti burger, pengeluaran 220. So nampak 220. Tapi bila pergi kepada telur, yang akhirnya adalah 28 hingga 30. Nampak pengeluaran last dia sebanyak 300. So 28 hingga 30 sebanyak 300. Okay, first tolong masukkan tepi ni dulu. Okay, dah masuk tepi ni baru kita boleh proceed. Okay, so make sure kat inventory yang you buat tu masukkan ke dalam satu template khas lah. Dia tak ada kat dalam soalan you, tapi you buat je. Okay. Okay, so dah settle yang ni kan. Okay, so this one dah settle. So this one I boleh letak tepi dulu. Okay, seterusnya I nak ajar you macam mana I buat table ni. Okay, so table ni, cara untuk I buat table ni adalah I buat dia punya atasnya sama je macam soalan you. Tengok soalan ni. Kita ada ayam biasa, ayam special. Benjo biasa, benjo special. Oblong kambing biasa, oblong kambing special. Cuma yang ini berkaitan dengan jualan tunai. So I gabungkan terus jualan tunai dengan jualan kredit terus. Supaya senang I nak tahu penggunaan barang niaga I tu, bahan-bahan mentah I tu tally tak dengan apa yang kita record dekat inventory. Okay, so ni benda yang sama, cuma I tambah kolom je. Okay, tak apa, nanti di hujung-hujung video I akan letakkan bentuk table ni supaya boleh tengok. Okay, so nampak I bahagikan dia. Ada jualan tunai, jualan kredit, jualan tunai, jualan kredit. Setiap satu jualan burger benjo, burger ayam dan burger kambing ni I ada buat dia punya part lah. Jualan tunai, jualan kredit, jualan kredit semua ni lah. Okay, I pun buatkan dia. Okay, alright, ini dah settle. So you akan ada 5 minggu test I. 5. So ini minggu yang pertama punya, ini minggu yang kedua. Lepas tu kita ada minggu yang ketiga punya urus niaga. Okay. Lepas tu kita ada minggu yang keempat punya urus niaga. And last sekali kita ada minggu yang kelima. So ada 5 minggu punya urus niaga. Okay. So macam mana kita nak recordkan dia? Nak bagi tally. So apa yang you record dekat dalam ni, kejap lagi you akan masukkan nombor-nombor. And nombor-nombor tu mestilah kena tally dengan apa yang dalam ni. Sebab tu I record dekat tepi ni supaya senang untuk kita semak adakah tally. Okay. So cara dia adalah, untuk bahagian bawah ni I dah asingkan my dear. Okay. Untuk bahagian bawah ni I dah asingkan, yang mana, okay, nampak tak warna ni? Okay, yang ini adalah total untuk burger ayam. Burger, daging ayam tu kan, yang ayam tu kan adalah total dia. Yang mana you kena fikir logik. Kalau pengeluaran ayam, maksudnya pengeluaran ayam ni akan berlaku apabila ada penjualan burger ayam biasa dan juga burger ayam special. Maka so I tambahkan semua jualan burger ayam special dengan burger ayam biasa ni, I akan tambahkan, maka I mesti akan dapat jumlah burger ayam tu yang ini sebanyak 280. So macam mana senang kira dalam formula dan Excel kita ni? Simple. Okay, you nak yang ni kan? Is it? You nak yang ni kan? Okay, so I klik dekat sini. I klik kat sini. Okay, tengok dekat atas. Tengok dekat bahagian atas tu. Just tekan equal. Lepas tu tekan SUM, sum. Okay, itu memang dah terus auto. Lepas tu buat bracket. Okay, you tarik kotak yang you nak tu. So ini adalah kotak yang mana akan ada pengeluaran untuk ayam tu, iaitu burger ayam dengan burger special. So I ambil semua tu and then I tekan enter.
So nanti apa saja amount yang I akan masukkan, so I akan masukkan lah. I akan masukkan semua amount dekat sini. Okay. Perasan tak jualan kredit ni warna hitam? Kenapa warna hitam Sebab warna hitam ni dia tiada berlaku apa-apa jualan kredit. Sebab jualan kredit hanya ada 3 transaksi je, iaitu pada 9 hari bulan. I tak ingatlah 9 hari bulan. Lepas tu kita ada tarikh pada 16 hari bulan tak silap. Dengan 23, if I'm not mistaken. Sudah ada kat sini 9. Nampak yang warna kuning tu? Kuning tu yang kredit. Betul lah, 16 hari bulan. Lepas satu lagi adalah 23, betul. Okay. So hanya ada 3 urus niaga secara kredit saja. Yang lain secara tunai. Sebab tu I hitam kan sebab dia tak ada jualan kredit. Okay. Okay. So you pun masukkanlah nilai. So I pun masukkanlah nilai. Masukkan you masuklah. You masuk you punya number sendiri. Okay. So I masukkan. Okay. Ini nilai I. Okay. Untuk burger ayam special. Ini nilai I. Okay. So bila ada masukkan. You akan letak banyak-banyak tau. Sampailah you dapat amount dia kena sama. Nampak ni? I dapat 280. So lepas tu I pun check. Yes, 280. So okey lah. So kalau katakanlah sini I letak sini 11. Ni 279. Okay, you pergi check. Tak sama lah. Sepatutnya tadi 280 kan? Ni sebab I linkkan dengan tadi. Okay, ni sepatutnya 280. Okay. Yang ni patutnya 170. Okay. So, sekali you tengok dekat situ, 279 lah. Patutnya dekat kad inventory jadi berapa? 280. So, you kena jadikan sampai jadi 280 lah. So, I tambah dah satu lagi. Jadi 12. Now, dah dapat 280. So, dah jadi tally. Dah sama. So, you akan buat ikut kad inventory. Bukannya yang ni ikut yang ni. Tak. Yang ini kena ikut yang ni. Okay. Dan seterusnya. Okay. So, ini untuk total. So, nanti ini dia punya formula pun sama. So, ini pun sama. Macam mana dapatkan ni? Nampak? Dia akan ambil yang ni. So, apa ni berkaitan dengan ayam. So, ini pun sama. Macam mana dapatkan warna pink ni? Warna pink ni maksudnya burger ayam. Tengok ni kotak dia. Dia akan ambil. Dia akan total out sama yang ni. Okay. Yang bawah ni pun sama. Macam mana dapat yang ni? I total upkan semua ni. Kan? Dan you akan ulang balik benda yang sama. Ini pun sama. Akan total up dengan ni. Okay, itu berkaitan dengan burger ayam. Okay, so you pun dapatkanlah nilai dia. Okay, alright. So bila dah dapatkan nilai dia, make sure you akan check lah dengan yang kad inventory yang tadi. Okay, next kita pergi pula kepada I jump pergi kepada burger kambing. Sebab I akan pergi pada yang senang dulu. Okay, so untuk yang burger kambing ni pula, of course lah dia burger kambing hanya akan keluar bila kita ada jual oblong kambing. So jadinya penambahannya dekat mana? Dekat sini saja. So, I akan buat benda yang sama. Nampak atas ni? Okay, you tekan je equal sum. Lepas tu bracket. Lepas tu you tarik yang ni saja. Tarik ni saja. And then enter. Nanti you akan dapat total. So, I pun masukkanlah nombor dalam ni. Okay. So, bila I masukkan nombor dalam ni. And then, masuk je randomly. Tak masuk tapi sampai dapat amount yang kita nak cari. Yang mana kita attack untuk dapatkan 170. So, when we total up the amount. Yes, kita pun dapatlah dekat sini sebanyak 170. So, tally lah. Tally. Okay. Dan yang ini pun sama. Yang ini nampak ni warna hijau. Ni roti oblong. Yang ni warna hijau ni, ini adalah burger kambing. Tu warna-warna tanda I nak bagi tahu you. Okay. So, it's roti dengan kambing oblong tu mesti kena sama. Sebab satu burger oblong akan keluarlah satu roti oblong. So, dia punya number dia mesti kena sama. So, kalau I total up dengan dia, yes, dia akan jadi sama kat sini. Dia akan ambil collect all yang ni juga. So, tekan yang equal sum and then ambil yang ni. Okay. So, ni adalah amount dia. Jadinya, dapat juga 170. So, check. Yes, roti pun 170. So, you akan repeat buat benda yang sama. Okay. Lepas tu, lepas dah settle buat roti oblong dengan kambing oblong. Okay, now kita nak buat berkaitan telur. Okay, telur ni macam complicated sikit. Okay, I tunjukkan dekat you yang berkaitan dengan kad inventory yang berkaitan dengan telur. Okay, tengok penggunaan telur dia lain tau. Sebab tu dia nampak macam complicated. Yang mana kalau untuk satu burger ayam special dia akan pakai 1 biji telur. Yelah ayam, lepas tu dia balut dengan telur kan. Dia pakai 1 biji telur. Untuk benjo biasa dia pakai 1 biji telur. Untuk benjo special dia akan pakai 2 biji telur. So nanti setiap penjualan berkaitan dengan benjo special dia mesti kena kalikan dengan 2. Sebab ada 2 biji telur dia akan digunakan. Okay. Lepas tu kita ada oblong special hanya pakai 1 biji telur sahaja. Okay. So macam mana kita nak kirakan dia? Okay. Tak apa. You letak je nombor macam tadi. Sama je. Letak je nombor. Okay. Apa letak lah. Letak. Berbeza dengan you.
Ini tak kisah tau. Janji I nak yang bawah ni je sebenarnya. Okey. Jadinya apa yang I akan buat adalah bilangan telur ni macam mana I dapatkan dia. Okey, I akan ambil yang dekat bahagian yang special ni. Ambil yang bahagian special, campur dengan yang special ni. Ayam special campur dengan benjo biasa punya jualan burger. Campur dengan benjo special jualan burger, tapi I kena darab dengan dua. Lepas tu campur dengan burger kambing special. Burger kambing biasa ni dengan burger ayam biasa tak perlu sebab dia tak menggunakan telur. Sebab nampak warna kuning. Warna kuning nampak atas ni, ini adalah jualan yang menggunakan telur. Ini 2 sebab nanti I kena kali dengan 2. Okay, so jadinya okay, tengok sini. So inilah dia punya. Okay, I padam lah nak bagi I tunjukkan you. Okay, macam mana I buat? Okay, I buat equal sum bracket. Okay, first apa special kan? Okay, ambil yang ni. Lepas tu tutup bracket, tekan tambah lagi sekali. Tu tekan sum, open bracket. Okay, benjo biasa. I pun ambil benjo biasa. I jangan pakai Excel tau ni. Okay, tutup bracket, tambah. Lepas tu tekan sum, open bracket. Ambil yang special ni. Tutup bracket. Tapi sebab I pakai 2 kali kan, so I ambil tekan star. Jangan tekan darab pula. Tekan star. Tekan star, tekan 2. Okay, tu tambah, tekan balik sum, lepas tu open bracket, lepas tu ambil pula burger kambing special. Jangan lupa tutup bracket. Dia mesti jadi macam ni. Lepas tu tekan enter. So nanti jadinya yang I akan dapat ni, nampak tak? Untuk yang ni, burger yang special, burger biasa, benjo special tapi I darabkan dengan 2 ni, nampak ni. Lepas tu kita ada burger kambing special. So, amount yang I target untuk telur, pengeluaran telur untuk 2 hingga 7 hari bulan ada 210. So, you pun akan taruh lah macam-macam nombor. Okay. So, bila tengok kat sini, I dapat berapa? Yes, 210. So, kalau lari, you kena tukar. Katalah sini dapat 2. You tak 2. Tak sampai lah. Patutnya 210. So, you akan tukar sampai jadi tally. So, I tukar balik jadi 3. Okay, dapat 210. Itu cara dia. Faham? Dia mesti kena tally dengan apa ke inventory yang you dah masukkan tadi. Okay, dah settle dah berkaitan dengan telur. Okay, I ajar one step by step tau. Okay, I ajar pasal 2 hingga 7 je ni. Yang bawah ni, dia punya formula you akan buat benda yang sama. Sama je. Okay, untuk roti burger pula. Okay, roti burger ni dia bukan hanya dekat burger ayam tau, you kena fikir. Bila berkaitan dengan benjo, roti burger tu akan pakai dekat 2 tempat. Burger ayam biasa akan pakai roti burger. Burger ayam special akan pakai roti burger. Benjo biasa akan pakai roti burger. Benjo special pun akan pakai roti burger. Maka total yang dia ni akan letakkan semua ni. Burger ayam biasa, burger ayam special, benjo biasa, benjo special. So, you akan tekan benda yang sama. Ni tekan je lah. Okay, I tunjuk je lah kat you. I nak ambil semua tu kan. Okay, so I buat equal sum, open bracket. Okay, I nak semua ni sampai ke benjo special tu. Nampak I tarik? Tutup bracket, enter. So, dia tambahlah semua ni. And I target berapa pengeluaran untuk roti burger? I target, kalau kita tengok balik kita punya ke inventory, 400. Kalau you rasa macam ragu-ragu, cuba check balik ke inventory you. Roti burger, I check balik Roti burger, kalau ikutkan 2 hingga 7. Roti burger, 2 hingga 7. I target pengeluaran 400. Samalah tadi. So, jadinya, bila I dah total lah, I masukkan nombor-nombor yang tadi dalam ni, I dapatlah sini sama. 400. So, tally. Itulah maksudnya. You kena tallykan dia apa yang you dah record kat inventory. You akan sama dengan apa yang you record dekat bahagian pengeluaran tunai dan juga jualan secara kredit. Pengeluaran jualan tunai dan pengeluaran jualan secara kredit. So, you akan repeat benda yang sama. Okay. Untuk 2 hari bulan 7, I rasa tak ada masalah. Sebab it's quite simple. Sebab untuk telur dan barang-barang niaga lain, dia adalah tarikh yang sama. Okay. Untuk tarikh yang berbeza. Contohnya, untuk 8 hingga 14 ni, untuk ayam kambing, roti burger dengan roti oblong dia pakai 8 hingga 14. Tapi telur dia 8 sampai 13 je. So, dia punya total tu kena lain sikit lah. Tapi macam mana pun untuk total yang bawah ni, kita perlukan 8 hingga 14.
Faham tak? Kita akan perlukan 8 hingga 14 punya total. Kenapa? Sebab amount ni you akan recordkan dekat lampiran C dengan D nanti 8-14. Dia tak ada pula tu 8 hingga 13. Sebab tu kenapa macam mana pun I akan perlukan total yang bawah dia tu. Nampak? 8 hingga 14. Okay. Tapi pengiraan tu kita kena buat secara acing sikit lah untuk kita nak tengok tally ke tak. Okay. So, sebelum kita pergi kepada minggu yang kedua ni. Sebabkan minggu kedua ni dia ada urus niaga secara kredit. Okay. So, you akan pergi tengok dekat lampiran B. Okay, yang mana pada 9 hari bulan you ada jualan tempahan daripada koperasi. Ni 9 hari bulan kita pergi tengok dekat soalan you. Adanya invoice salinan. Ya, jualan mesti invoice salinan. Okay. You pergi dekat I bagi tahu muka surat. Okay. Sebelum kita pergi buat so, okay, kita revise balik yang mana masa dekat kita punya part 1. Part 1 kita punya video yang mana dekat part 1 tu kita ada pasal profil perniagaan. You ada tulis kan you punya akaun belum terima, iaitu kita dua, koperasi dan juga futsal. Okay. So you pakai balik nama yang ni. Okay. So ini koperasi I, ini adalah futsal I. So you akan masukkan ke dalam kita punya invoice salinan. Okay. Invoice salinan yang pertama adalah pada 9 hari bulan muka surat 14. Okay. Semua orang pergi kat muka surat 14. Okay. So, you lengkapkan dulu muka surat 14 yang mana ni koperasi. Koperasi I lah koperasi usahawan wanita Selangor. So, you patutnya kat sini you patut tulis lah usahawan wanita Selangor. Okay. Yang dekat atas ni nama kita sebab kita as penjual. Kita menjual kan, nama penjual mesti kat atas. Yang ialah nama koperasi. Masukkan. Okay. Kita punya nombor invoice ni sebabkan kita lah baru start business. So, ini adalah first customer yang mana dia jual secara hutang. Invoice yang pertama. Maka, I buatlah kat sini 0001. Jangan start dengan nombor 334 macam pelik kan. You baru start. So this is your first number lah untuk you punya invoice. Okay. Okay, and then dia dah siapkan, dia dah decide untuk kita bukan kita pilih dia dah decide yang mana dekat koperasi ni kita jual burger ayam biasa, benjo biasa dan juga oblong kambing biasa. Cuma yang kuantiti ni you kena buat apa tau? You kena letak amount ni based on apa yang you dah macam mana nak cakap you dah decide dekat dalam table yang I buat tadi. Okay, kejap. I nak check sebab tadi I record 2 jam tapi tak berjalan. I risau. Okay, berjalan. I dah record 2 jam tadi pasal video ni. Rupanya I tak record. So, I jadi macam was-was. So, I tengok lagi sekali. Okay, check. Dia record. Okay. So, jadinya risau kadang-kadang. Okay, so jadinya dekat bahagian sini kan. Okay, I pun masukkan lah. Okay, I decide burger biasa I nak jual 75 lah. Benjo ni I nak jual 20 lah. Oblong kambing ni I nak jual 30 lah. Okay, so ini amount yang I decide. Okay, so amount yang I decide ni, kejap tu ke mana. Okay, amount yang I decide ni lah amount yang mana I akan masukkan dalam I punya invoice salinan. So 75, 20, 30 kan. Okay. So I pergi dekat I punya soalan. 75. Macam lari je amount dia. Sama ke? Betul lah. 75, 20, 30. So I masuk dekat soalan 75, 20, 30. Darabkan dengan harga unit. Terus dapat yang ni. Dapatkan total. And tulislah dia punya jumlah tu dalam perkataan. Itu cara dia. Okay. That's it. Itu je you nak lengkapkan untuk invoice salinan. Tapi you kena masukkan dulu kat dalam table ni. Then baru you masuk dekat dalam yang ini. Dalam apa kita panggil ni? Invoice salinan. Supaya you tahu amount tu adalah pengeluaran tu tally lah. Tak adalah kat sini tak lain, kat sini tak lain. Itu yang kita takut tu. Okay. Okay, dah settle. Okay. So lepas dah settle, kita pun masukkanlah dia. Okay. Kita selesaikan pula untuk minggu yang kedua. Okay. So, minggu yang kedua, I settle untuk burger ayam dulu. So, burger ayam, I masukkan amount. So, ni I punya amount dia. Okay. So, total macam tadi lah I cakap. So, burger ayam, I akan ambil total yang ni semua. Sebab ini adalah ayam dan burger ayam biasa ni adalah burger special. Dia ada pengeluaran ayam. Okay. So, ni total dia. Nampak? I punya kotak tu. So, bila I totalkan, I dapat berapa? 600. Kita tengok kita target berapa pengeluaran. Yes, 600. So, samalah. Kalau tak sama, you kena buat sampai jadi sama. Tekanlah, tambah. Kalau kurang 3, tambahlah 3. Kalau terlebih 2, buanglah 2. Macam tu je. Okay. Okay, lepas tu, I terus pula pada kambing oblong. Okay, kambing oblong pun sama. I pun masukkanlah unit-unit dia semua. Bla, 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 bla. Okay. So, dapat total.
Okay. So total ni bersama, total ni adalah ambil yang ni semua. Sebab semua ni ada penggunaan oblong kan. Okay. So I pun enterkan dia. Formula sama macam tadi. Tengok balik apa yang tunjuk tadi. Dapat 190. Okay, cuba tengok sama tak? Yes, memang ini yang I target. Okay, and jangan lupa untuk roti akan sama dengan jumlah yang kita keluarkan untuk daging kambing tersebut. So, sama. Dia mesti kena sama. Okay. Okay. Lepas tu, I pergi pula pada telur. Okay, telur I target 210. Tapi 210 ni bukanlah 8 hingga 14. Tapi adalah untuk tarikh 8 hingga 13. Nampak ni? 8 hingga 13 Mac mestilah sama dengan angka telur dalam 8 hingga hari bulan Mac. Kalau you macam terlupa, you tengok kat inventory you. Sama tak? Telur, tengok 8. Telur 8 berapa? 210. So you kena target sampai dapat 210. You letak nombor dekat dalam ni sampai dapat 210. Okay. So I pun letaklah nombor-nombor. Ini I dah siap awal-awal lah. Kalau tak lambat video I ni nanti. Okay. You kena buat sampai dapat. Jangan tiru I. Maksudnya jangan ambil sama dengan I. Nanti kan not nice. Okay. So, video ni akan tersebar. So, nanti kan, kenapa Miss Nisa dengan you pun sama? Nanti tiba-tiba markah you kena tolak. I tak tanggungjawab So, make sure you nombor kena beza-beza. Okay. So, I letaklah nombor. Okay. So, untuk telur. Okay. Okay, nampak tak warna orange cair ni? Peach ni kan? Okay. Yang nampak tak warna peach ni? Okay. So, warna peach ni memang I nak tunjuk dekat you. Ini adalah total yang kita akan tambahkan dia. Ni. Yang mana I target berapa? 210 kan? Okay. So, I akan buat dekat sini tepi ni I nak compare nanti. Ini apa yang I target. Ini apa yang I dah masuk. I tak boleh ambil yang ni tau. Tak boleh. Sebab ini adalah untuk penggunaan telur daripada 8 hingga 14. Yang kita nak sekarang ni adalah untuk 8 hingga 13. Faham tak kenapa I buat table ni? Dah sebab dia. Reason dia. Okay, jadinya, I akan ambil lah dia. Okay, tekan nampak? Ambil yang ni. I tak sampai 14 pun. Nampak I sampai stok 13. Tambah dengan ini. Tengok atas ni nampak? Macam tadi sama. Sum ni. SUM ni. Okay. Lepas tu yang hijau ni. Yang hijau ni special sikit. I darab dengan 2. Sebab benjol biasa kena pakai 2 biji telur. Okay. Lepas tu I tambahkan dengan yang ni. Okay. Lepas tu I buat apa? Ni betul 8 hingga 13. Nampak ni kotak dia. Kotak dia 8 hingga 13 saja. So I put enter. Okay. I tengok. Sama tak? I dapat tak 210? Dapat. Okay. Lepas tu kat sini kan, I ada buat satu checking tau. Yang mana I checking apa? I buat sini sama dengan ambil kotak yang ni. Tolakkan dengan kotak yang ini. Kenapa I nak tengok checking berapa amount yang tak balance lagi. So, katakanlah I letak sini 9. Okay, contoh. Nampak ni? Dia jadi 211. Maksudnya, I buat apa ni? I terlebih 1. So, I kena kurangkan lah. I jadi sini 8. Now jadi balance. So, kalau jadi kosong sini jadi balance. Kalau katakan I terkurang, katalah sini I letak 7. So, sini I dapat 209. Sepatutnya 210. So, I tambah lah. Nampak? Terkurang kan? So, I kena tambah 1. Nampak? Kalau tadi tolak 1, maksudnya I kena kurangkan 1. Now, I tak cukup 1. I kena tambah 1. Jadi, sini I jadikan dia 8 balik. Now, jadi tally balik. Faham? So, yang ini you kena bagi sama supaya 210 ni akan sama dengan yang ini. It's not referring on this one Yang ini adalah 8 hingga 14. Tapi yang ni pun you still nak juga. Sebab apa you nak ini? Sebab nanti you akan rekodkan dalam you punya soalan dekat bahagian lampiran C. Yang ni 8 hingga 14. Sebab tu table tu I still perlukan juga. It's an optional. Tak nak buat pun tak apa. Tapi kalau tak buat you tak nampak. Macam mana faham tak? So itulah antara cadangan yang I boleh cadangkan kepada you. Okay. Okay, lepas tu dah settle. Okay, I pun masukkan semua. Okay, untuk telur ni, I pun masukkan lah. Masukkan. I pun dapatlah kat sini. Total dia. Sekian. Yang ni, I tak boleh nak checking. Yang hanya I boleh checking adalah amount-amount untuk yang ni. Tapi tak apa, nanti you akan tahu juga. Okay, ni biar je dulu. Yang ni, total up je lah semua ni. Daripada 8 hingga 14. Sama, ini pun sama. Ini jangan lupa darabkan dengan 2. Nampak darab 2. Lepas tu ini pun tambahkan sekali. Sama juga. Okay. Settle. Okay. Lepas tu sama juga dengan ni roti burger. Roti burger ni buat apa? Ambil semua ni. Ni. Benjol biasa. Benjol special. Lepas tu kita ada apa dia? Burger ayam biasa. Burger ayam special tambahkan juga. Okay.
So, bila tambahkan 720. Yang ni kita boleh check. Cuma telur je tak boleh nak check lagi. Okay. 720. Kita tengok betul ke kita target 720? Yes, betul. So, dapatlah roti burger. Okay. Then settle. Okay. Faham tak? Okay. So, settle lah untuk minggu yang kedua. Okay. Alright, so I think I stop dulu sampai minggu kedua. Okay, untuk next video, I akan proceed pula lagi sekali. Okay, penjualan juga I akan teruskan berkaitan dengan penjualan untuk minggu yang ketiga, 4 dan yang kelima. Okay, you fokus dulu buat yang pertama, minggu pertama dan minggu kedua dulu. Okay, bagi you faham dulu, buat dulu table. Nanti baru you tengok dekat part yang kelima pula bagi penjualan untuk urus niaga bagi minggu yang seterusnya. Okay, so thank you so much untuk video kali ni. So jangan lupa untuk subscribe, like, share and comment untuk video I yang ini. Okay, so kita jumpa lagi untuk minggu yang seterusnya. Assalamualaikum and salam sejahtera. Bye. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel and then like, share and comment. Okay? Bye.